Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan juga rakan-rakan sekumpulan saya ingin membentangkan dan juga memberikan perkongsian berkaitan dengan guru cemerlang, pemangkin kepada kualiti pendidikan negara. Buat pengetahuan umum, kami telah mengadakan satu sesi temu bual bersama guru cemerlang dan juga hasil dapatan yang kami peroleh melalui sesi temu bual tersebut akan kami kongsikan bersama anda dalam video pada kali ini. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Khairunas, Aiman Hakim, Eza Izurin dan juga Ahta Dini. Berikut merupakan beberapa perkara yang akan kami bincangkan dalam video pada kali ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, aspirasi. Yang ketiga, inspirasi kejayaan. Yang keempat, perjalanan kerjaya yang dilalui untuk menjadi guru cemerlang. Yang kelima, cabaran yang dihadapi dan langkah penyelesaiannya. Dan yang terakhir, perealisasian falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPK. Sebelum kita ke agenda yang lain, marilah kita mengenali dahulu siapakah guru cemerlang ini. Nama diberi Muhammad Zainuddin bin Awang. Beliau lahir pada tanggal 5/12 pada tahun 1967. Beliau berasal dari Bacok, Kelantan dan sekarang beliau merupakan pengetua di Sekolah Kebangsaan Aluperoy, Besut, Terengganu. Ini merupakan anugerah yang beliau telah dapat, iaitu anugerah Tokoh Pengetua Arif Cemerlang Auditan OTI dalam SPM tahun 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Do. Walaupun beliau berada di sana selama 3 tahun, namun pencapaian beliau amatlah tinggi dan beliau telah berjaya mengubah GPA sekolah dari 4 menjadi 3. Baik, seterusnya latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan yang pertama ialah sekolah. Untuk sekolah, beliau mendapat pendidikan awal sehinggalah sekolah pendidikan di sekolah menengah di negeri kelahiran beliau sendiri, iaitu di negeri Kelantan. Untuk sekolah menengah, beliau telah berpindah ke 3 buah sekolah, iaitu 2 buah sekolah di Bacok dan 1 buah sekolah di Kota Baru. Seterusnya, beliau telah menyambung pengajian ke diploma di UPM dan dalam bidang pertanian pada tahun 1989. Dan seterusnya, di tempat yang sama juga, beliau telah mendapatkan ijazah sarjana muda di UPM juga dalam bidang sains alam sekitar pada tahun 1992. Seterusnya, beliau telah bekerja sebentar di Keramat pada sebagai technical engineering dan seterusnya beliau telah memohon untuk memasuki diploma pendidikan di UTM Skudai pada tahun 1996 dalam bidang matematik dan sains. Setelah lulus, beliau mendapat gelaran seorang guru dan beliau telah menjadi guru matematik tambahan di sekolah pertama beliau. Dan dari situ beliau telah berbakti kepada anak bangsa dan negara. Menurut Kamus Dewan Bahasa, aspirasi membawa maksud, keinginan yang tinggi dalam mencapai dan mengadakan sesuatu. Di dalam temu bual bersama Cikgu Zainuddin, beliau telah menyatakan 2 aspirasi yang dipegang oleh beliau sepanjang beliau bergelar sebagai seorang pendidik. Yang pertama iaitu beliau ingin melihat anak bangsa yang lebih berpelajaran. Menurut Cikgu Zainuddin,
Keutamaan diberikan kepada bangsanya sendiri, iaitu bangsa Melayu, supaya menjadi seorang yang profesional seperti beliau sendiri. Aspirasi yang kedua pula ialah beliau ingin melihat sekolah yang diketuai Cikgu Zainuddin itu berjaya. Okey. Menurut pengalaman beliau ketika berada di SMK Tuh Doh, beliau melihat setiap pelajar secara keseluruhannya mempunyai potensi tersendiri, dan beliau telah mencuba beberapa pendekatan untuk meningkatkan lagi pencapaian pelajar, terutama sekali dalam bidang akademik. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada inspirasi kejayaan bagi Tuan Zainuddin. Pertama sekali adalah peningkatan grade purata sekolah meningkat dengan baik dengan merit 5.23 kepada 4.75 pada tahun 2020. Apabila berlakunya perubahan GPS akademik sekolah kepada arah yang lebih baik, beliau merasakan beliau perlu melakukan gerak kerja yang lebih baik dan menjadikan inspirasi untuk meningkatkan lagi kejayaan sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua adalah grade purata SPM meningkat sehingga 3.87 dan menjadi yang terbaik dalam peringkat kebangsaan. Apabila grade purata SPM sendiri memberikan satu pencapaian yang memberasakan, beliau yakin bahawa sekolah tersebut mempunyai potensi yang lebih baik dan dapat mencapai kejayaan pada peringkat kebangsaan itu adalah satu keajaiban dan menjadi inspirasi yang lebih tinggi untuk beliau mencapai kejayaan. Dan yang ketiga adalah nama sekolah lebih dikenali sehingga ke peringkat kebangsaan. Jadi sekiranya sekolah Tok Dok ini pada dahulunya hanya dikenali dalam kawasan daerah, tapi apabila berlaku perubahan akademik pencapaian lebih baik, nama sekolah itu sendiri dapat disebarkan bagi peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, bahawa menunjukkan satu semangat dan motivasi kepada beliau untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik pada bagi sekolah tersebut. Berdasarkan gambar raja tersebut, dapat kita lihat perbandingan peratus lulus MP-SPM bagi tahun 2020 hingga tahun 2022. Setiap subjek menunjukkan peratus lulus yang meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi saya spesifikkan kepada subjek matematik tambahan. Ini kerana Tuan Zainuddin ini mengajar subjek tersebut. Jadi apabila menunjukkan peratus lulus yang meningkat pada tahun ke tahun, beliau merasakan bahawa walaupun subjek matematik tambahan ini adalah satu subjek yang susah untuk diskor, tapi murid-murid menunjukkan pencapaian yang baik, menunjukkan motivasi ataupun inspirasi kepada beliau mewujudkan satu pengajaran dan pembelajaran yang setanda dengan kefahaman murid untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Kemudiannya adalah perbandingan GPS SPM daripada tahun 2019 hingga tahun 2022. Jadi sekiranya dulu pada tahun 2019 menunjukkan satu pointer yang tinggi, jadi apabila berubah kepada tahun 2022, pointer tersebut mengecil, menunjukkan satu perubahan yang baik bagi subjek SPM tersebut kerana pencapaian murid-murid memberasakan daripada tahun kepada tahun yang lain. Baiklah, seterusnya perjalanan kerjaya Cikgu Zainuddin. Beliau bermula sebagai seorang technical engineering setelah mendapat ijazah di UPM. Dan seterusnya, beliau memohon diploma pendidikan bagi mata pelajaran sains matematik dan dapat mendapat gelaran guru pada tanggal 20/8/1997 di SMK Paka dan mengajar mata pelajaran matematik tambahan bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 sebanyak 6 kelas. Pada 1/4/2005, beliau telah dilantik sebagai penolong kanan co-curriculum. Pada 1/7/2009, beliau berpindah ke SMK Seri Paka dan mendapat gelaran penolong kanan HAM. Seterusnya, beliau pernah memegang gelaran pensyarah selama 2 tahun di IPG Sultan Mizan bermula tanggal 16/3/2010. Lalu, beliau memohon kembali ke sekolah dan ditempatkan di SMK Seri Rasau di Dungun pada 16/12/2012. Pada tanggal 16/3/2013, beliau berpindah ke SMK Renik Besut selama 5 tahun dan memegang jawatan penolong kanan pentadbiran
pada tanggal 1/1/2017. Dan pada tahun yang sama, tahun 2017, beliau mendapat tawaran ke kursus pengetua selama 6 bulan di IAB Genting Highland. Seterusnya, beliau mendapat gelaran pengetua pada tanggal 25/12/2018 dan dipindahkan ke SMK Kampung Baru Kertih Kemaman. Pada tahun 2020, 10/3/2020, beliau berpindah ke SMK Todo dan berada di situ selama 3 tahun setengah. Dan beliau berada di situ, disitulah beliau mendapat anugerah tokoh pengetua Arif Cemerlang kerana GPA sekolah yang meningkat dari 4 menjadi 3. Seterusnya, dan sekarang beliau merupakan pengetua di sekolah SMK Aluperoy Besut. Beliau berpindah ke sana pada 4/10/2023. Walaupun beliau sekarang pengetua SMK Aluperoy, beliau masih lagi mahu melihat kejayaan sekolah lama dan mahu membina kejayaan baru untuk sekolah yang beliau duduki sekarang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran dan juga liku-liku yang dihadapi oleh guru cemerlang. Yang pertama, pelajar tidak hadir ke sekolah, terutamanya pelajar yang bakal menduduki peperiksaan awam iaitu SPM, di mana hal ini mampu menjejaskan grade purata sekolah. Yang kedua, motivasi pelajar yang kurang menyebabkan mereka hilang minat untuk belajar. Tambahan pula, hala tuju selepas SPM yang masih kurang jelas. Kemudian, saya akan menerangkan tentang langkah penyelesaian yang dilakukan oleh guru cemerlang terhadap cabaran-cabaran yang telah dihadapi oleh beliau. Yang pertama, mengadakan sesi lawatan ke rumah pelajar yang bermasalah seperti kerap tidak hadir ke sekolah dengan bantuan PIBG dan juga orang kampung. Hal ini dapat menjadikan ibu bapa lebih cakna tentang keadaan anak mereka di sekolah. Yang kedua, menganjurkan sesi motivasi diri dari agensi luar yang dapat menaikkan dan menambahkan semangat pelajar untuk berusaha keras dalam SPM agar dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang seterusnya lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perealisasian falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Terdapat 10 aspek dalam FPK. Yang pertama, pendidikan ialah satu usaha berterusan. 2. Memperkembangkan lagi potensi individu. 3. Insan yang seimbang dan harmonis. 4. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. 5. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 6. Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 7. Melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. 8. Rakyat yang bertanggungjawab. 9. Rakyat yang berketerampilan. Dan yang ke-10, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Kemudian, kita beralih pula kepada perealisasian falsafah pendidikan guru, FPG. Terdapat 9 aspek dalam FPG. Pertama, guru yang berpekerti mulia. Kedua, guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Ketiga, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Keempat, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Kelima, guru yang menjamin perkembangan individu. Keenam, guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Ketujuh, guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Ke-8, guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Dan yang terakhir, guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diterangkan berkenaan guru cemerlang tersebut, kita dapat lihat bahawa
guru ini telah merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Buktinya, beliau telah melaksanakan usaha seperti mengadakan sesi lawatan ke rumah pelajar yang kerap tidak hadir ke sekolah. Hal ini dapat memberikan kecaknaan yang lebih kepada ibu bapa mereka tentang kepentingan untuk hadir ke sekolah. Seterusnya, mengadakan sesi motivasi diri dari agensi luar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan juga hala tuju pelajar selepas sekolah. Pelajar kadang-kadang masih keliru dengan hala tuju dan kerjaya masing-masing. Jadi, secara tidak langsung, program seperti ini dapat mendorong mereka untuk meraih cita-cita. Berdasarkan usaha-usaha yang telah dilakukan ini, hasilnya dapat dilihat dalam peningkatan grade purata sekolah bagi SPM 2022 dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021, grade purata sekolah adalah sebanyak 4.96, manakala bagi tahun 2022 pula adalah sebanyak 3.87. Ini menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik dan drastik. Dapat dilihat bahawa beliau memiliki kecekapan dan mempunyai rasa tanggungjawab sebagai pendidik sekaligus pemimpin sekolah untuk meningkatkan kualiti pelajar dari masa ke semasa. Sebagai kesimpulannya, sebagai pendidik yang berdedikasi, kita haruslah memikul tanggungjawab dengan amanah dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru FPG dalam membentuk anak bangsa yang berkualiti, yang mampu bersaing hingga ke peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Ini merupakan lampiran ataupun bukti terhadap proses temu bual yang telah kami lakukan bersama-sama dengan Guru Cemerlang. Maka berakhirlah sudah perkongsian kami pada kali ini berkaitan dengan Guru Cemerlang. Semoga maklumat-maklumat yang kami berikan ini bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.